Disebabkan Radin bergaduh dengan Liana, ingatannya telah kembali pulih. Semua memori lalu dapat dikembalikan. Jadi, Akira adalah perempuan yang dipilih untuk menjadi isterinya. Tetapi di mana dia sekarang? Itu jawapan yang Radin masih belum temui. Dia hanya mampu memperolehi jawapan dari telefon bimbit lamanya. Masalahnya, di mana telefon bimbit itu berada? Apa yang Radin masih ingat kali terakhir dia dan Akira bertemu adalah di malam mereka berdua menari di tepi tasik. Selepas itu semuanya hilang dan memori yang wujud hanyalah memori Radin yang baru. Tetapi sekarang dia sudah mengingati segala-galanya. Rumah tangganya dengan Liana seperti tidak boleh diselamatkan lagi. Adakah Radin memilih untuk berpisah dengan isterinya? Akhirnya Zafar telah membawa Akira di rumah Radin. Akira tidak dapat menipu diri sendiri yang dia benar-benar berdebar untuk bertemu suaminya. Setelah mereka berdiri betul-betul di hadapan rumah Radin, Zafar menekan loceng beberapa kali. Pintu rumah dibuka dan Akira sangat terkejut melihat wajah yang dirindu terpampang di biji hitam matanya. Air mata Akira membasahi pipinya. Radin yang dirindui masih sihat, cuma wajahnya sedikit berubah. Ada parut di bahagian atas keningnya. Kalau ikutkan, hendak saja Akira lari dan memeluk lelaki itu. Namun saat satu suara wanita kedengaran, harapan Akira musnah. Apatah lagi wanita tersebut memanggil Radin dengan panggilan sayang. Liana memandang Encik Zafar yang merupakan tuan rumah, tempat dia tinggal sekarang bersama Radin. Liana fikir mungkin Zafar datang untuk minta bayaran sewa rumah. Adakah Radin lupa untuk membayar sewa rumah pada bulan lepas? Zafar menjelaskan tujuan sebenar dia datang bersama dengan Akira. Dia mahu sepupunya dari Pakistan itu tinggal bersama mereka berdua buat sementara waktu. Itulah, saya terpaksa. Kalau ikutkan, memang nak stay rumah saya. But my family tak ada dekat Malaysia. And tak perlu nak jelaskan. Saya tanya je. Saya okey je kalau sepupu encik nak tinggal sini. Why not kan? Zafar dan Akira berasa pelik. Semudah itu Liana membenarkan orang yang tidak dikenali tinggal serumah dengannya. Atau dia memang sejenis murah hati sangat? Sayang, awak okey je kan kalau perempuan ni tinggal dengan kita? Liana memandang Radin yang membisu sejak tadi. Up to you. Jawab Radin masih memaku memandang wajah Akira. Akira merasakan dirinya menyusahkan orang lain dan dia beritahu mahu tinggal di hotel saja. Liana beritahu lagi bahawa kos duduk di hotel sangat mahal dan dia tetap mahu Akira tinggal bersamanya. Zafar berkata, selagi Akira tinggal di situ, sewa rumah tidak perlu dibayar. Liana sangat suka dengan tawaran yang diberi oleh tuan rumah. Dia pun bersetuju. Zafar pun beredar dari situ. Liana pun menunjukkan pada Akira bilik yang akan diduduki. Selepas itu mereka berdua berbual seketika. Liana pelik. Akira orang Pakistan, tapi pandai cakap Melayu. Akira pun menjelaskan yang papanya orang Malaysia. Liana telah pun mendapat jawapannya. Akira bertanya pula pada Liana sama ada dah ada anak ataupun belum. Liana menjelaskan pula yang dirinya belum bersedia lagi untuk menimang cahaya mata. Tapi hidupnya dengan Radin amat bahagia. Tidak sempat Liana menghabiskan ayatnya, Radin tiba-tiba datang dan menyuruh Liana keluar dari bilik tersebut. Don't tell stranger anything about us. Sempat Akira menangkap ayat terakhir Radin sebelum pintu bilik ditutup. So, I'm a stranger. Pahitnya harus ditelan. Keesokan harinya, Radin perlu menjelaskan pada Akira apa yang terjadi sebenarnya. Tapi bila Radin nak berkata, Akira seperti malas mahu mendengar penjelasan dari suaminya. 2 tahun dia simpan semua sakit dan duka. 2 tahun dia tahan diri agar tidak menangis kerana dilukai. Dan 2 tahun Akira simpan rahsia perkahwinan mereka tanpa pengetahuan sesiapa. Sedangkan Radin hidup bahagia dengan Liana tanpa rasa sebersalah. Radin cuba meminta maaf atas apa yang berlaku. Dia mahu menebus balik detik dan masih terbuang begitu saja. Setiap detik yang hilang bersama Akira amat berharga. Awak tahu tak kenapa saya datang rumah ni? Kenapa Akira? Sebab selama ni saya pujuk hati saya dengan berfikir bahawa saya yang tinggalkan awak. Jadi saya perlu pulang semula untuk jelaskan pada awak. Walaupun jauh di dasar hati saya dapat rasakan yang awak tinggalkan saya. Dan bila saya kembali, baru saya tahu 2 tahun yang lalu pada malam awak menjadikan saya wanita istimewa itu adalah detik awak memilih Liana. Babak Akira dan Zafar di sebuah kafe.
Akira memberitahu pada Zafar yang dia tidak mahu tinggal di rumah itu lagi. Hatinya terlalu sakit melihat Raden dan Liana bersama. Zafar minta maaf kerana kalau dia tahu perempuan itu adalah isteri Raden, dia tak akan pernah bersetuju dengan rancangan Akira. Namun Zafar tidak bersetuju Akira keluar dari rumah itu. Akira telah berjanji akan pertahankan rumah tangganya. Semakin buntu dibuatnya. Apa yang harus dilakukan? Ambil hak awak atau abang akan ambil awak daripada Raden? Awak tahu perasaan abang dekat awak kan? Kalau dia tak boleh bahagikan awak, abang boleh bahagikan awak lebih daripada itu. Kalau tak, rampas hak awak, Akira. Nada Zafar seperti mengugut Akira. Kata-kata Zafahan memberi semangat semula kepadanya. Ketika Akira pulang ke rumah, Raden munculkan diri. Raden menunjukkan pada Akira sifat ambil tahunya. Dia bertanya, dengan siapa keluar? Dah makan ke belum? Akira pun menjawab pertanyaan tersebut bersahaja. Kemudian Liana pula munculkan diri dan mendekati Raden. Tiada rasa sifat malu dalam diri Liana kerana dengan selamanya menceritakan kisah dalam kain di hadapan Akira. Telinga Akira semakin panas. Jangan nak bangga Liana, oi. Aku yang rasmi lelaki kau tu dulu. Aku ni bini pertama. Jerit hati Akira. Tindakan Liana sebentar tadi membuatkan Raden makin menyampah. Tiba-tiba teringat kembali kisah kecurangan Liana 2 minggu lepas. Tiada lagi peluang ketiga yang akan diberikan. Liana merayu pada Raden supaya berbaik sepanjang Akira ada di rumah. Dia berasa malu kalau orang luar tahu keadaan rumah tangganya. Dan dia berjanji lepas dia Akira keluar, semuanya terpulang pada Raden untuk buat keputusan.